Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang menonton video di channel Jajak Alam Misteri bersama dengan saya Ustaz Tabi Ali. InsyaAllah pada video kali ini saya nak mengajak anda semua melihat pada topik yang sangat penting ni, iaitu manusia versus penyembah syaitan. Saya harapkan anda semua dalam keadaan baik-baik. Bagi anda yang baru mengalami musibah banjir, saya doakan agar anda dapat bersihkan lumpur-lumpur yang ada di rumah tu. Dan terima kasih kepada sukarelawan banjir kerana anda semua memang awesome, memang terbaik membantu bangsa-bangsa banjir kita. Dan pada pihak agensi-agensi kerajaan dan pihak kerajaan juga, kita ucapkan terima kasih berbanyak-banyak kerana telah memberikan bantuan dari segi keuangan kepada bangsa-bangsa yang terlibat. Dan bagi yang telah pergi meninggalkan kita ataupun yang meninggal dunia akibat musibah banjir ini, kita hadirkan Al-Fatihah kepada mereka, khususnya bagi yang beragama Islam. Al-Fatihah. Apa yang berlaku pada kita pada masa sekarang akan menentukan apa yang akan berlaku kepada kita pada masa depan. Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi ini, tapi ada manusia yang tidak mengenal siapa pencipta dia. Dan sebaliknya ada juga manusia yang mahu mencari penciptanya. Bagi manusia yang tidak mengenal penciptanya ataupun tidak mahu mengenal penciptanya, dia akan menjadi manusia yang tersesat di atas muka bumi ini. A painting of Satan from 1797. The Statue of Liberty was created about 80 years after. Setiap yang hidup akan membina kehidupan dan berpuak-puak. Dalam taman apa pun yang kita tengok, kita baca, mesti ada masyarakat, society, mesti ada hierarki masyarakat, iaitu yang dipimpin dan yang memimpin, dan mesti ada matlamat tertentu dalam sesebuah kerajaan itu dibina. Kita dah berada di tahun 2021 ketika video ini dibuat, dan tidak beberapa hari lagi kita akan menjengah ke tahun 2022. Saya tak pasti sama ada anda gembira ataupun tidak menyambut tahun baru pada tahun ini. Macam-macam cerita yang kita dengar, macam-macam cerita input yang kita dapat. Sultan yang di-Pertuan Agong telah mengingatkan kepada kita tentang gelombang kedua yang mungkin bakal menjengah kita dengan lebih teruk lagi. Wallahu a'lam, hanya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui segalanya. Baik, anda pernah dengar tentang perkataan Orientalism? Orientalism ni adalah satu bidang kajian tentang dunia timur. Orang yang mengkaji tentang manusia timur atau tamadun timur ni disebut sebagai orientalis. Orientalis ni ada di mana-mana saja, dan mereka ni sudah lama berada di semua kerajaan-kerajaan yang mereka jajah. Indonesia, tanah Melayu ketika itu ataupun Malaysia sekarang pernah dijajah oleh Portugis dan Belanda. Talis ni, mereka ni dihantar oleh pemimpin-pemimpin yang berkuasa pada ketika itu ke sesebuah masyarakat atau komuniti, dan mereka akan duduk lama di situ.
Biasanya dalam jangka masa setahun. Kerana dalam tempoh setahun itu, sesuatu masyarakat atau komuniti tersebut akan melalui hari demi hari sehingga cukup setahun. Dianggap dalam tempoh satu tahun tersebut, kesemua ritual, kesemua cara hidup, budaya yang dipraktikkan dalam sebuah komuniti masyarakat itu telah pun dilakukan. Jadi orientalis akan melihat, mencatat, mengkaji dan menganalisis apa saja yang berkaitan tentang budaya, ilmu, bahasa, tamadun, peradaban, termasuk cara pakaian, sikap, emosi dan sebagainya, komuniti masyarakat atau bangsa yang dia kaji tersebut. Lalu bahan-bahan ini semua akan dibawa balik untuk dipersembahkan kepada bos dia. Kalau di tanah Melayu yang terkenal seperti Winston, Skate, Braginski dan ramai lagi. Jadi apa kaitan dengan penyembah syaitan ni? Okey, siapa yang menajar mereka? Iaitu pemimpin-pemimpin mereka. Kalau dalam konteks negara kita, yang menajar orientalis ini adalah Portugis. Ada di pihak Portugis, ada di pihak Belanda dan ada di pihak Inggeris ataupun Britain. Hasil pemerhatian kajian mereka ini akan menjadi input untuk bos-bos atau pemimpin-pemimpin mereka untuk mengatur rancangan bagaimanakah untuk menjajah bangsa timur tersebut. Jadi tak heranlah kalau tanah Melayu ni telah dijajah lebih 400 tahun. Hasil kajian, penelitian dan pemerhatian orientalis ini kepada kita, iaitu bangsa timur yang dijajah ini, telah diambil, telah diguna oleh setengah daripada kita. Dan apabila kita baca kajian-kajian mereka ini, nantilah mereka ini memberikan satu pandangan yang buruk kepada kita. Contoh, mereka mengatakan Melayu itu malas, banyak membuang masa dan sebagainya. Dan juga mereka mendedahkan apakah kelemahan orang Melayu dari sudut bahasa dan budayanya. Misalnya orang Melayu ini akan kalah, akan tewas dan berlemah lembut kepada orang yang berlemah lembut kepadanya. Apatah lagi kalau orang tersebut belanja dia minum, belanja dia makan dan memberi dia makan. Dan kita dapat lihat sampai sekarang, kalau kita nak jemput orang datang ke rumah kita untuk membaca doa selamat, mendoakan keluarga kita yang telah meninggal dunia, kita akan mengadakan doa, kita akan mengadakan majlis kenduri doa dan tahlil. Contohnya bagi pihak Inggeris, yang menajar mereka ini adalah kerajaan The Great Britain itu sendiri, dan ketua bagi The Great Britain adalah Ratu Elizabeth. Dan dikatakan Ratu Elizabeth ini adalah daripada keluarga Rothschild. Tak ramai yang mengetahui bahawa Presiden Amerika, pemilik-pemilik syarikat besar di seluruh dunia, terdiri daripada mereka yang menyembah syaitan. Mereka ini adalah kelompok-kelompok yang kita namakan sebagai kelompok golongan elit, yang mana mereka bergerak dengan pelbagai kumpulan dan cara. Studied the New World Order, globalism, Freemasonry, the Vatican. I've studied all these things, Nazism, and I've tried to make sense of all this, and I finally figured out what is going on and where this is. Bush, Bill Clinton, Richard Nixon, Jimmy Carter, Colin Powell, Henry Kissinger adalah antara tokoh di seluruh dunia satanik ataupun penyembah syaitan. Zionism, it is the synagogue of Satan, seizing control of the world and Jerusalem becoming the capital of the world. Begone, dull care. Fire shall have its will of thee. Begone, dull care. And all the winds make merry with thy ducks. Hail, fellowship's eternal flame. Once again, midsummer sets us free. Ada pernah dengar perkataan occult? A-C-C-U-L-T. Ataupun disebut sebagai occultism, adalah kelompok yang tersembunyi yang tidak pernah dihebahkan oleh media secara umum. Kelompok occultism inilah yang kita sebutkan sebagai Illuminati, New World Order, Mason dan Bohemian Club. Bohemian Club ini dia terdiri daripada kelompok penyembah syaitan yang sebenarnya sudah ada sebelum itu. Tiap tahun mereka akan mengadakan Cremation of Care Ceremony,
diiringi oleh sekelompok lelaki yang berpakaian serba merah dengan kepala yang tertutup sambil menyanyikan lagu-lagu bermakna kepada kematian. Beberapa orang yang lain memegang obor, juga membawa sebuah peti yang berisi tubuh yang ditutup dengan kain tipis. Penulis buku ini, iaitu Tyson, mengaku telah mengikuti ritual ini berkali-kali. Mengikut J.B. Lim Baumhoff di dalam bukunya The Bohemian Grove and Other Retreats, ritual ini melambangkan semua minat dan penderitaan yang harus ditanggung oleh manusia. Mereka juga melakukan ritual disebut sebagai Gurklat di depan patung, lengkap dengan pakaian mereka, api, penyalaan api, membaca mantra yang tertentu, dan ritual-ritual penyembahan syaitan yang lainnya. Kelab ini berada 75 batu di luar San Francisco. Moto kumpulan ini adalah yang mereka ambil daripada petikan puisi ataupun kata-kata daripada William Shakespeare. Menurut Donald Tyson, seorang penulis yang memang mengikuti ajaran Satanism atau tetamu VVIP, namun tidak semua orang akan mendapat undangan yang spesial ini. Hanya yang mempunyai reputasi yang baik saja yang akan dipanggil untuk menyertai kumpulan ini. Uniknya, bagi anggota yang telah berusia 40 tahun, mereka boleh mengajak anggota baru untuk menyertai kumpulan ini. George W. Bush ni sudah 3 keturunan menjadi pengikut Bohemian Grove. Itu mereka ni memang pelik. Mereka menyembah patung burung hantu yang disebut sebagai Moloch. Bagi mereka, dewa Moloch ini adalah dewa yang menerima pengorbanan jiwa manusia. Burung hantu adalah burung yang terkenal dengan elemen keseraman yang ada pada dia. Dia adalah burung yang aktif pada waktu malam, kerana matanya berfungsi secara penuh pada waktu malam, dan dia juga mempunyai kuku dan cakar yang sangat kuat. Di dalam aktiviti penyembahan syaitan ini, burung hantu dianggap sebagai simbol kebijaksanaan. Dan sebenarnya di antara banyak-banyak ritual ini, puncak ritual penyembahan syaitan mereka adalah dengan cara mengorbankan manusia. Dia adalah ritual yang kemuncak dan dinanti-nantikan oleh setiap ahli kumpulan ini. Saat manusia tersebut atau mangsa tersebut dipersembahkan kepada syaitan, manusia tersebut ataupun mangsa pemujaan tersebut masih lagi bernyawa, lalu dipandang di atas api hidup-hidup. Walau jemaah kesakitan, mangsa pemujaan tersebut akan diperdengarkan kepada semua orang yang datang menerusi mikrofon. Anda boleh bayangkan bagaimana orang yang sedang dibakar di atas api hidup-hidup menjerit. Tentu cerita tersebut mengerikan. Tetapi cerita tersebut menjadi melodi dan lagu yang merdu bagi anggota kumpulan ini. Anggota kumpulan ini bukan saja George W. Bush atau nama-nama yang saya sebutkan tadi. There's been a lot of strange going on in that area of Northern California. This is what the establishment is into right here in America. Termasuk kumpulan Cremation of care. okkultisme ini. Sebenarnya kalau mereka nak sembah setan ke apa pun, itu jadi kaitan dengan kita. Tetapi apabila yang menyembah syaitan itu, yang mengikut ajaran ritual-ritual aneh yang melibatkan pengorbanan jiwa manusia ini,
adalah terdiri daripada mereka yang berpengaruh dalam masyarakat sebagai pemimpin dan juga sebagai pemilik syarikat-syarikat besar di seluruh dunia. Maka sudah pasti sedikit sebanyak, secara langsung ataupun tidak langsung, dasar-dasar yang dibuat oleh mereka ini pastilah selaras dengan kepercayaan dan kecintaan mereka kepada benda yang mereka semua itu. Dan malangnya, kita, anda semua menjadi sasaran dan target mereka. Dulu orang tak percaya tentang microchip boleh dimasukkan ke dalam badan. If we were able to track these, Dan itu telah menjadi bahan ketawa bagi setengah orang. Mustahil microchip dapat dimasukkan ke dalam vaksin lalu disuntik ke dalam tubuh manusia. Kita tolak bab dalam vaksin ada microchip. Kerajaan Sweden telah pun mengenakan satu polisi ke atas rakyat dia, iaitu dengan memasukkan microchip di bawah kulit supaya kita dapat mengesan seseorang itu sudah divaksin ataupun tidak. Dan kita sedia maklum bahawa kalau orang putih buat, kita bangsa timur, bangsa yang pernah dijajah ini akan meniru jejak langkah mereka. Bayangkan macam tidak balas atau respon daripada masyarakat kita, seolah-olah sebagaimana vaksin setiap tahun itu dinormalisasikan, begitu juga microchip yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia juga sedang dan akan dinormalisasikan. Tak ada asatizah kita, ustaz, pendakwah terkenal atau mufti nak mengeluarkan satu hukum tentang boleh ataupun tidak boleh. Dan pasti akan ada yang mengatakan kalau tulang kita patah, kita pakai besi. Itu darurat kesihatan, iaitu diperlukan di memakai besi tersebut. Jika tidak, dia akan cacat. Tapi ini berbeza dengan microchip yang dimasukkan ke dalam tubuh badan kita, kerana kita mempunyai pilihan yang lain untuk mengesan seseorang itu sudah divaksin ataupun tidak, ataupun mendapatkan maklumat peribadi yang lain dengan cara, bukan dengan cara microchip. Tidak boleh mencipta darurat kemudian kita melakukan perkara yang haram. Darurat itu dia datang tanpa kita minta. Microchip, ada boleh tonton video saya sebelum ini bagaimana microchip pernah hilang di lapangan terbang di negara kita, dan bagaimana ada teori konspirasi yang mengatakan ada chip di dalam MH370, dan Malaysia pernah menghasilkan microchip yang paling moden di bawah selian syarikat Jepun ketika pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu. Orang manusia yang bernama Elon Musk, dia adalah pemilik kepada syarikat Tesla, iaitu kereta elektrik. Saham Tesla melonjak naik ketika sebelum dunia dilanda pandemik 2 tahun belakangan ini. Buddy, where is your... This is crazy. There's nobody in there. Is this legal? Is this allowed? There's nobody in there. Oh my god. Where are you going? Are you going to the vet? Dia mempunyai impian yang pelik. Dia baru membina penempatan manusia di planet Mars. Dan Elon Musk tak segan-segan untuk mengatakan dia baru mencipta kapal Nuh yang bersifat futuristik yang boleh membawa manusia dan haiwan berpasang-pasangan. NASA baru-baru ini mengeluarkan satu berita yang sangat pelik, iaitu NASA melaporkan dia telah mengumpul atau memanggil padri-padri atau tokoh agama di seluruh dunia ni untuk mewakili setiap kepercayaan atau agama di seluruh dunia ini, dan sudah pasti termasuk Islam, untuk duduk semeja berbincang tentang bagaimanakah kita manusia termasuk ahli agama ini menghadapi kedatangan alien ataupun makhluk asing. Ya, NASA mengatakan kita bakal akan bertemu atau bertemu dengan makhluk asing. Sebelum ini NASA kita nampak cenderung untuk mengatakan ada kehidupan lain selain pada di bumi. Apakah alasan Elon Musk ketika dia mahu membina pendapatan manusia di planet? Mudah saja, alasan dia bumi ini akan musnah disebabkan hantaman asteroid dan juga akan hilang keseimbangan apabila berlaku pemanasan global secara terus-menerus. Para saintis tidak menyangka bahawa pencairan ais di kutub lebih cepat daripada apa yang mereka jangkakan. Mungkin dalam tempoh 5 tahun dan mungkin lagi kurang daripada 5 tahun lagi. Bahawa pandangan-pandangan barat terhadap timur salah, dan seharusnya kita bangsa timur harus bangkit untuk menilai pandangan barat terhadap kita itu sebagai tidak benar, dan kita harus membina
pandangan kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Occidentalism diperkenalkan oleh Hasan Hadafi, seorang tokoh pemikir daripada dunia Arab. Occidentalist iaitu orang yang mengamalkan fahaman Occidentalism ini adalah mereka yang melihat kekuatan-kekuatan yang ada pada Barat, lalu kita ambil, kita belajar daripadanya, manakala kelemahan yang ada pada taburan Barat tersebut kita jadikan sepadan. Bahkan kita ada pernah dengar lagu Kun Anta, jadilah diri sendiri, bukan? Ya, itu adalah ciri fahaman Occidentalisme yang diasaskan oleh Hasan Hadafi. Kita perlu menjadi diri kita sendiri, tak perlu menjadi orang lain. Kalau dengan tadi Orientalism, kita harus mengikut orang yang model kita. Tapi dengan Occidentalis, kita harus menilai apa yang sebelum ini kesilapan datuk nenek moyang kita. Kita harus belajar dan kita harus mengambil satu sikap dan tindakan supaya kita tidak terus menerus diperdaya dan ditipu oleh golongan penjajah. Jadi kalau kita aplikasikan dalam keadaan sekarang ini, Elon Musk mahu pergi ke Marikh, adakah anda nak ikut Elon Musk? Ya, mungkin tak akan jadi seperti filem 2012. Kalau kita nak menaiki kapal yang sama daripada banjir tersebut, kita harus membayar nilai yang tinggi. Bantu mungkin Elon Musk hanya menawarkan tempat yang percuma saja untuk kita. Mungkin ketika itu, adakah anda kuat hati untuk tidak menyertai Elon Musk? Kita dapat lihat bahawa pada pandangan Barat, NASA, Elon Musk yang mengatakan dunia ini akan hancur disebabkan asteroid dan pemanasan global, dan tentang makhluk asing sekalipun, tidak ada satu tanggapan yang kritis daripada masyarakat kita, sama ada menolak ataupun mengatakan ini ada satu kepercayaan khurafat atau tahayul zaman moden. Kita terima saja, kita pasti terima. Seperti mana kita menonton filem Hollywood yang mempunyai banyak CGI, dan kita tidak akan mengatakan, kita tidak akan menemukan di mata kasar kita di mana kesilapan yang berlaku, melainkan kita menikmati saja filem Hollywood tersebut. Dan ternyata lah sekarang ni mereka nak menjadikan fiksi itu sebagai dunia yang nyata. Menurut Syekh Muhammad Al Atas, bangsa Barat itu, tamadun Barat itu terpengaruh dengan konsep tragedi yang dibawa oleh William Shakespeare. Tragedi adalah satu seni yang mereka menikmatinya, dan sekarang ni golongan elit punya masyarakat ni, mereka cuba nak menjadikan tragedi ini satu reality kepada kita semua. Jadi tak heran dah kalau timbul isu tentang dead population. I'm here to talk about the Great Reset of Malaysia. I'm here to talk about a new political party, a new political platform that inshallah with our agenda, the agenda that we are bringing in, which we call the Great Reset, and underline 6 pillars, the main 6 pillars. We are talking about genome modification, we are genome modification, we are rancangan untuk memusnahkan manusia. Bill Gates, anda percayalah bahawa dia juga termasuk daripada kumpulan occultism ini. Bagi mereka, kalau manusia terlalu ramai, makanya terlalu kompleks dan rumit untuk diperintah muka bumi. Semakin ramai manusia, pemanasan global pun, suhu dunia pun akan semakin meningkat, katanya. Jadi kalau kita berdiri sebagai bangsa timur yang benar-benar merdeka, dan kita tidak akan mengikut membutuh tuli kepada orang Barat, maka kita akan menjadi orang yang baik dan orang yang beriman. Mungkin setengah masyarakat mereka mengharapkan YB mereka membantu mereka, sekalipun mereka ni YB kita, tapi kita kena ingat di atas mereka itu siapa. Anda pernah tonton Hunger Game? Adakah kita akan jadi seperti itu, menjadi hiburan bagi setengah golongan elit melihat kesusahan dan penderitaan peserta dalam game tersebut, dan kita terpaksa saling bunuh berbunuhan untuk meneruskan kehidupan? Allah Rabbi, saya tak sanggup untuk buat perkara yang berlaku dalam seperti Hunger Game. Squid Game, dia mereka dapat lihat juga konsepnya sama, iaitu golongan yang mempunyai wang, yang berkuasa, menghimpunkan peserta di satu tempat, lalu mereka menghadapi satu keadaan hidup ataupun mati, sehingga mereka terpaksa menjadi seorang yang sangat pentingkan ini untuk meneruskan kehidupan. Adakah kita akan menghadapi situasi sama di dunia yang kali ini? Selain jika anda berminat dengan video ini kali ini, anda share, klik dan sebarkan.
InsyaAllah saya akan terus mengisi channel ini dengan video-video yang akan menjungkit balikkan minda anda, khususnya berkaitan dengan akhir zaman. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.